Selangor yang diterajui oleh PKR, geng-geng Madanun ni, dia cukup bangga dengan kemajuan pesat pembangunan negeri yang maju selain Johor, selain Pulau Pinang. Dia cukup bangga, Sufi Papa Berry. Dia cukup bangga. Tapi kalau kita lihat, baru-baru ini 1 jam sahaja hujan di jalan kebun mengakibatkan sudah banjir, paras lutut, paras dada. Ini menunjukkan bahawa apa gunanya pembangunan yang pesat, bangunan tinggi-tinggi, perindustrian, bawa pelabur-pelabur, tetapi rakyat akhirnya setiap saban tahun mengalami masalah. Masalah ini masalah yang besar bagi rakyat. Kemusnahan harta benda mereka, kesusahan yang menimpa dan sebagainya. Tapi mana pergi pemimpin-pemimpin begini? Mana dia? Jadi jangan kamu nak gunakan alasan kononnya negeri ini negeri yang pesat membangun, tetapi akhirnya rakyat Selangor dan rakyat di Kuala Lumpur sendiri yang diterajui oleh DAP-nya, majoriti wakil-wakil rakyat mereka ahli parlimen DAP, ini masalah berlaku saban tahun. Jadi jangan bongkak dan sombong, jangan nak memperlekehkan negeri orang, jangan nak memperlekehkan Sanusi, dan jangan nak fitnah Sanusi. Yang penting sekarang Anwar perlu bertanggungjawab dan Anwar perlu jalan keluar untuk mengatasi masalah ni. Jangan salahkan Longkang pula. Sedangkan Longkang ni sudah berlaku puluhan tahun. Longkang juga disalahkan. Sekian, terima kasih Sufi. Ada komen sebab kotak abatan tak ada di sini. Saya pun tak faham macam mana. Tapi kita dengar suara okey dah tu. Alright. Baik, Ikhman ada tambahan? Setakat ni semua panelis kita pun dah hebat-hebat, tak ada apa-apa tambahan lah. Saya nak bagi tahu untuk fokus tentang topik rancangan Tempatan Banjir ni akan disambung pada 9.45 malam ini di Facebook, tak tahu dah TikTok ada tak, tapi di Facebook PAS Selangor yang akan dibentangkan oleh Tuan Haji Zaidi, mantan Esko Kerajaan Negeri Selangor zaman Pakatan Rakyat dahulu. Beliau sekarang adalah merupakan Susah Badan Perhubungan PAS Selangor. InsyaAllah akan membincangkan secara tuntas tentang kegagalan projek rancangan Tempatan Banjir. Penting guys, sebab rancangan Tempatan Banjir ni adalah pelan jangka masa pendek dan juga pelan jangka masa panjang. Both bergantung pada RTB. Jadi RTB ni kalau tidak berjalan dengan mengikut jadualnya seperti mana yang sepatutnya RTB di Selangor ni jadualnya pada April 2024 siap. Tapi tidak berlaku. Dia banyak projek sakit menyebabkan itu satu masalah besar lah pada kita semua bila kita bulan 10, bulan 11 ni terpaksa. Kawan-kawan, di Sungai Serai tu dia bukan setakat air naik tau. Dia Sungai Serai ni sampai tahap orang dah menyebabkan rumah-rumah situ rumah-rumah tu jatuh harga. Itu efek tau. Kawasan banjir ni nak jual rumah tak laku. Itu efek. Itu memang biasa. Kawasan-kawasan banjir semua orang tahu dah. Sungai Serai kawasan banjir. Jadi susah lah orang nak dari sudut nak meniaga pun susah bila tahu kawasan-kawasan tu kawasan banjir. Jadi dia sangat penting bila projek-projek RTB dapat dilaksanakan supaya dapat meningkatkan nilai hartanah, dapat meningkatkan ekonomi ekosistem ekonomi setempat dapat dinaikkan. Jadi itu akan dapat membantu. Sufi. Ya, saya. Itulah Sufi. Sila. Nampak tak? Hari ini kegagalan Anwar. Ya. Tak pernah berlaku dalam sejarah bagaimana kerajaan ini gagal. Sampaikan parlimen sendiri, kawasan tinggi, betul, boleh banjir tau. Banjir. Maksud dia, alam pun tak suka dia. Kalau saya nak tafsirkan lah, alam pun tak suka dia. Hujan pun banjir dia pun tak suka dia. Silakan Sufi. Okey. Saya tak nak komen bab tu. Saya minta maaf saya nak minta sikit mencelah. Sila. Masalahnya sekarang, kau keluarkan satu projek tahun lepas. Ya. Projek yang paling terbesar. Tapi projek yang kau buat ni semua tidak menjuruskan kepada projek yang kepentingan dulu. Kau menjuruskan pada projek yang kata orang untuk lebih kata banyak membangunkan ekonomi negara.
Kan? Sepatutnya sekarang, masalah sekarang sekurang-kurangnya adalah kerajaan dulu membuatkan kat Selangor tu apa, terowong banjir. Ya. Sebab dalam negara kita, masalahnya kita ada parit, peparitan, tetapi kita tak ada saluran parit besar untuk disalurkan. Kita ada parit kecil-kecil tapi kita tak ada saluran air untuk nak pergi ke saluran yang paling besar sekali. Tak ada. Itu yang masalah ni sekarang. Yang menjadikan kenapa kita kerap mengalami kebanjiran, kerana kita ada parit-parit yang tidak ada parit, daripada parit kecil tu disalurkan kepada parit yang besar. Majoriti The mainstream. Majoriti tempat dia di Selangor pun macam tu, tak ada. Itulah jadi saya kata, kenapa kau nak habiskan 1.8 trilion untuk masa jangka 50 tahun kepada green energy, tapi green energy yang kau buat ni di mana lebih penting? Green energy untuk alam, untuk menyelesaikan masalah tanah-tanahnya supaya tak mendap ke, atau kau nak buat green energy untuk apa? Kan? Trilion tu bukannya sikit. 1.8 dalam masa 30 tahun, 20 tahun. Why not you buat satu projek untuk menyelesaikan masalah green energy, untuk alam sekitar ni, menyelesaikan masalah tanah ni tak mendap lagi. Negara kita tak akan tenggelam. Kawasan Semenanjung tak mengecil. Itu yang patut kita buat. Betul. So, Amir Selayang pun ada kat sini. Segan aku cakap. Relax. Kita takkan hentam kawan-kawan sesuka hati. Okey, baik, kita dengar banyak pandangan tadi. Cuma saya nak minta rumusan sikit dari kawan-kawan semua sebelum kita end. Setengah-setengah kita ada berhenti sebab kita nak bagi laluan kepada live di Wave. PAS Selangor. Ada live dekat Wave juga? Akan buat? Ya. Wave Selangor akan buat juga? Okay, alright. Okay, Papa Barry mungkin saya bagi ni dulu. Saya bagi Keman rumusan sikit apa yang kita bincang pada... rumusan dia betul. Assalamualaikum semua. Abang Down, Abang Atan, Papa Barry dan juga Sufi Kamari dan yang menonton ni, yang hampir ke 300 ni. Akhir sekali adalah saya mengharapkan sebenarnya sama ada di pihak pembangkang ataupun kerajaan melihat bencana ini sebagai satu penyatuan. Kita jangan, bila banjir di Kedah, kita janganlah cakap apa-apa yang orang kata apa, memberi feedback yang negatif lah. Dan tiba-tiba Allah uji banjir bukan di KL tapi di parlimen itu sendiri. Maknanya Allah bagi, kalau bagi saya cakap Allah bagi direct atas muka lah. Bila mana sebelum ni kau cakap macam membangga sangat, kalau orang susah kau cari aku juga. Sekarang now Allah bagi keadaan kau susah, siapa nak bantu? Kau nak cari siapa bantu? Kawan-kawan yang sama ada membangkang ke di pihak kerajaan, kita sama-sama bantu dalam menangani isu ini. Itu yang saya mengharapkan untuk penutup kali ini, insyaAllah. Silakan. Seterusnya siapa? Papa Barry? Abang Don lah, Abang Don. Abang Don. Abang Don, apa abang nak harapkan pada kali ini? Saya mengharapkan satulah. Saya mengharapkan kerajaan ni sekarang, you spend the money, which one is more important? Mana lebih penting you spend the money, between you spend the money untuk pembangunan, but in the end rakyat yang suffer. Kerugian rakyat yang rumah-rumah mereka yang tenggelam tu berapa banyak, berbilion-bilion ringgit, bukan dolar berbilion-bilion ringgit tau. Orang yang yang mengalami masalah kebanjiran ni, kehilangan harta benda, kehilangan barang-barang elektrik tu semua, berapa bilion, berapa million. Pernah tak buat kajian? Berapa million mereka rugi, rosak, rugi, hancur, kotor, nak membersih. Itu semua tak perlukan kata orang duit untuk proses untuk nak membersihkan balik. Itu menelan belanja lagi banyak daripada kita menyelesaikan masalah ni lebih peringkat awal. Yang mana kerajaan dulu telah melantik satu syarikat direct negotiation. Engkau tuduhkan benda tu sebagai rasuah. Tak ke bodoh orang kata? Bangang. Kan? Engkau kata benda tu rasuah lah, benda tu macam-macam. Look, benda yang penting, which one is most important? Kita tak tahu 20-30 tahun apa akan jadi pada tanah negara kita ni.
keadaan semenanjung. Lebih-lebih lagi dekat tepi pantai. Keadaan tepi pantai kita. Of course, satu masa nanti tanah ni makin lama mengecil akan ditenggelami oleh air makin lama masuk. Bukan setakat hujan saja, air laut pun ya. Pernah tak? Negara lain dah buat dah projek ni. Dalam segi untuk dekat tebing-tebing laut, diorang dah buat preparation, termasuk Singapura. Singapura sendiri dah ada dia punya projek untuk menghalang daripada benda tu, daripada air ombak masuk ke dalam tanah, dalam mereka punya bandar. Mereka dah menjalankan projek sebab mereka dah memikirkan benda yang lebih penting, lebih untuk kepentingan dalam negara mereka. So, apa jadi pada kerajaan kita? Kau lebih pentingkan benda projek-projek yang kata untuk mendatangkan hasil. Kau kerja buat kerajaan sepatutnya lebih mengutamakan kat mana peruntukan itu. Kan? Kat peruntukan yang ada itu. Lebih baik kau habiskan 1.8 trilion daripada green energy. Lebih baik kau habiskan 1 trilion untuk membangunkan semua negeri. Semua negeri ini untuk ditambatkan balik. Diberikan satu projek untuk besarkan, mengadakan setiap saliran-saliran yang kecil itu disalurkan kepada parit yang besar. The mainstream untuk disalurkan keluar. Ya. Contohnya kat Johor ni, kalau sekiranya air laut dah naik paras, habis satu bandar Johor Bahru, habis. Kalau air pasang tau, kalau air pasang naik, dia akan melimpah masuk dalam Johor Bahru. Pernah berlaku kat bandar Johor Bahru, melimpah masuk kerana air terlampau pasang. Tambah lagi dengan hujan. 2 kali ganda. Pernah tak? Itulah saya kata, kat mana kau punya mekanisme yang bawa kau ni lebih bijak dan lebih pandai. Padahal jabatan-jabatan kita ada jabatan alam sekitar, JKR, apa semua. Kenapa kau tak nak jadikan satu konsesi untuk dikajikan untuk masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang? Ya, Supaya penduduk tak mengalami kerugian banyak. betul. Baik. Okay, that is the most important. Kau belajar lebih tinggi, kau lebih bijak daripada kita yang bodoh ni. Lebih baik kau gunakan kebijaksanaan kau tu, gunakan untuk peruntukan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Kerugian tahun 2023 akibat banjir adalah 755.4 juta. Itu yang saya boleh bagi angka yang dikeluarkan lah oleh statistik tahun lepas akibat banjir. Alright. Jadi ada Abatan di situ, Abatan? Abatan, sila. Saya. Okey. Abatan, silakan. 2 minit. Saya 2 minit begini. Banjir ni satu bencana alam dah setiap tahun. Yang penting bagi kita kena ada kerajaan yang betul-betul dia plan pembangunan dan perancangan untuk bagaimana mengatasi banjir. Contoh saya nak bagi tahu. Selangor yang diterajui oleh PKR, geng-geng Madanun ni, dia cukup bangga dengan kemajuan pesat pembangunan negeri yang maju selain Johor, selain Pulau Pinang. Dia cukup bangga, Sufi Papa Berry, dia cukup bangga. Tapi kalau kita lihat baru-baru ini 1 jam saja hujan di jalan kebun mengakibatkan sudah banjir, paras lutut, paras dada. Ini menunjukkan bahawa apa gunanya pembangunan yang pesat, bangunan tinggi-tinggi, perindustrian, bawa pelabu-pelabu, tetapi rakyat akhirnya setiap saban tahun mengalami masalah. Masalah ini masalah yang besar bagi rakyat. Kemusnahan harta benda mereka, kesusahan yang menimpa dan sebagainya. Tapi mana pergi pemimpin-pemimpin begini? Mana dia? Jadi jangan kamu nak gunakan alasan kononnya negeri ini negeri yang pesat membangun, tetapi akhirnya rakyat Selangor dan rakyat di Kuala Lumpur sendiri yang diterajui oleh DAP-nya, majoriti wakil-wakil rakyat mereka ahli parlimen DAP, ini masalah berlaku saban tahun. Jadi jangan bongkak dan sombong, jangan nak memperlekehkan negeri orang, jangan nak memperlekehkan Sanusi dan jangan nak fitnah Sanusi. Yang penting sekarang Anwar perlu bertanggungjawab dan Anwar perlu jalan keluar untuk mengatasi masalah ni. Jangan salahkan Longkang pula. Sedangkan Longkang ni sudah berlaku puluhan tahun. Longkang juga disalahkan. Sekian, terima kasih Sufi. Gelak Okey, tu saya saya terus saja. berkoyak. InsyaAllah. Okey. Saya terus je sebab saya nak terus kejar sebab 9.30 kita nak end live. Okey. Betul. Beberapa perkara. Perkara pertama ialah
saya nak balik pada bincangan awal dengan Sufi sebelum Iqman masuk, sebelum Abang Don masuk, sebelum Atta masuk, bahawa that now is not the time for us to indulge in more politicking. Sekarang bukan masanya untuk kita terus berpolitik. Kita sekarang ni nak cari solusi. Dan solusi yang terbaik ialah sekarang ini bak kata Sufi, dana tu dah ada, peruntukan tu dah ada, blueprint dah ada, bahkan projek itu sendiri dah ada. Tinggal cuma hendak dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan benda ini memerlukan political will. Itu saja. Dan kita tak nak benda yang berlaku dekat Kuala Lumpur pada 2-3 hari lepas, dekat Kelang hampir setiap kali hujan. Dan ada orang kata, Tan kau duduk dalam kebun ke? Jangan lebih-lebih. Saya orang Selangor bang. Rumah saya nombor 2 kat Banting. Saya tahu jalan kebun macam mana rupa. Setiap kali hujan, setiap kali banjir. Aku tahu. Kau nampak tak JC aku pakai sekarang ni apa? Kau pakai nampak ni? Kau fikir aku pakai JC Selangor saja ke? Aku memang anak Selangor lah bang. Agak-agak lah main aku pun. Tu kisah dia. Alright. Yang keduanya, kita tak nak cari salah sesiapa. Dan saya dah tegur tadi awal-awal, saya minta PMX terutamanya sebagai pemimpin negara yang sepatutnya menjadi contoh pada rakyat, berhenti daripada berpolitik kat isu banjir. Berhenti. Sebab engkau sebagai Perdana Menteri, engkau bukan Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan. Engkau bukan Perdana Menteri untuk anak apa-apa. Engkau Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia. Sepatutnya you need to show some empathy. Kau sepatutnya tunjuk sedikit empathy. Kan? Saya tertarik bila Iqman cakap tadi. Jabatan Amal turun ketika bantu banjir dekat Johor dan sebagainya kan. Kami turun dekat Pahang, Negeri Najib tahun 2014-2013 banjir teruk kat situ. Kan? Yang sampai air sampai melebihi paras bumbung Petron dekat Temeloh. Kami turun di situ. Kami turun ketika banjir berlaku dekat Johor. Kami turun ketika banjir berlaku dekat Perak. Kami turun ketika batang kali tanah runtuh. Kami tak nampak baju politik. Kami nampak rakyat yang perlu dibantu, tak kira kau bangsa apa. Sepatutnya itu semangat. Dan menyebut tentang bantuan, Skuad Sabil mana? Dah dapat banyak-banyak tempat banjir ni. Kata dapat elong EPM. Tak diam je. Makan gaji buta apa kau masalah Skuad Sabil? Kan? Itu nombor 2. Nombor 3-nya, bak kata tadilah Abang Tan dah kata, Encik Don dah katakan. Sekarang ini, isu utamanya ialah pentadbiran ini macam clueless. Dia tak tahu nak buat apa masalahnya. Dan dia prioritas pada benda yang, yelah kita nak kata tak payah prioritas pun tak boleh juga. Tetapi ada benda yang lebih penting untuk diprioritikan. Ya betul, memastikan kebersihan tandas itu penting. Kan? Aku nak berak pun nak juga selera berak kan. Kalau tak, tarik masuk balik. Tapi, kalau engkau nak fikir tentang selesa kau punya berak, dalam masa yang sama juga, rakyat Malaysia terpaksa berhadapan dengan kerugian lebih 800 juta setiap kali banjir. Dan apa ceritanya tuan-tuan sekalian? Betul tak? Jadi kalau kita simpulkan dengan mudah, saya nak tujukan juga pada anak papa yang bongok-bongok ke bawah ni, berhenti berpolitik. Fokus kepada selesaikan masalah. Live ini pun kita pada asalnya tak nak cari salah sesiapa. Kita nak cari solusi. Dan insyaAllah pukul 9.45 kejap lagi akan berlangsung live FB dekat WIF dan juga live FB yang akan menampilkan mantan Exco Kerajaan Negeri Selangor yang juga mantan Adu Templar, iaitu Tuan Haji Zaidi, yang akan membincangkan dengan tuntas berkenaan dengan isu banjir dekat Selangor dan Lembah Kelang terutamanya, dan apakah langkah-langkah cadangan-cadangan yang boleh diutarakan agar kerajaan negeri dapat ambil tindakan yang sewajarnya. Kan? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Lagi sekali saya ulang benda ini dan tak tahu kena ulang kali berapa dah. Kalaulah ada benda yang perlu kita berhenti untuk berpolitik, this is it. Inilah ketikanya yang kita kena buang kejap baju politik kita. Kita kena pakai baju kemanusiaan. Baik engkau Perdana Menteri, baik engkau Menteri Kabinet, baik engkau siapa pun. Now is not the time for us to indulge in more politicking, but now is the time for us to indulge in more humanitarian issues. Itu yang kita nak buat tuan-tuan sekalian sekarang ini, dan saya harap anda Papa Berry patutnya jadi NGO lah. Saya sokong. Saya NGO. Presiden NGO memang patutnya Papa Berry jadi Presiden NGO se-Malaysia. Saya tak boleh NGO bang. Sebab kalau saya marah kat orang, saya tambah K kat ujung. Weh ngok. Tu je masalahnya. Pasal kan. Tapi last but not least, terima kasih kepada Sufi kerana menjemput saya naik pada awal-awal tadi untuk menemani beliau ketika menunggu Iqman. Terima kasih kepada Iqman as always, pleasure as always. Terima kasih Abang Don dan juga Abang Tan kembali bersama. Dan juga terima kasih kepada mereka menonton. Terima kasih atas segala gift yang telah anda semua berikan kepada kami.
Dan Terima yang kasih. paling utama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat satu perkara ini saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah kata benda tu jadi, jadi. Tak kira macam mana besar bapak mana pun kau punya perancangan, tak kira sejauh mana pun kau bersedia, tak kira apa kejadah yang kau buat, berapa banyak empangan yang kau gali pun, tapi kalau Allah mentakdirkan ianya banjir, banjir juga. Dan Betul. pada ketika itu, ujiannya bukan sekadar kepada mangsa banjir, tapi ujiannya pada kita yang tak kena banjir ini. Sejauh mana mulut kita ini berkata-kata? Adakah kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik macam Sanusi Makno yang mengingatkan agar banjir ini merupakan satu ujian daripada Allah Ta'ala untuk mendidik hati hamba-hambanya, ataupun nak mulut jahat macam PMX, banjir pun tak tius, muka ni juga nanti turun Kedah. Mana satu? Pilihan kat tangan anda. Balik ke Sufi. Saya nak akhiri dengan satu kajian yang dibuat oleh Dr. Salmah Zakaria, Ketua Pengarah Institut Pendidikan Air Kebangsaan Nahrim. Dia sebut perkara utama menyebabkan berlakunya banjir di Lembah Kelang ni adalah pembangunan di lembangan Sungai Kelang yang terlampau padat, sehingga sebahagian besar kawasan-kawasan tu diturap dengan tar atau konkrit, menyebabkan permukaan tu lebih banyak aliran air tak boleh diserap di tanah, dia lalu ke kawasan-kawasan permukaan atas air, menyebabkan dan bila air berlaku, aliran air banyak berlaku atas permukaan, saluran-saluran pipe atau pelongkang tak boleh menampung air itu dengan sampahnya, dengan kekotoran, menyebabkan itulah berlakunya banjir kilat dan banjir yang cukup-cukup menjadi haunted kepada semua orang Lembah Kelang bila hujan lebih sejam ataupun 2 jam ke atas. Itu saja sebenarnya yang menjadi punca utama kepada kita semua, dan mesti kita ambil maklum perkara ini dan kita sampaikan. Sebabnya bila nak naikkan satu pembangunan, kita kena lihat juga adakah kapasiti longkang, peparitan dan sebagainya itu boleh cope up dengan jumlah manusia yang akan menghuni di situ, jumlah kereta, jumlah dan segalanya. Sebab dia akan melibatkan kerugian-kerugian bila mana berlakunya banjir kilat, terutamanya di kawasan Lembah Kelang. Jadi satu wake up call kepada kita semua, 6.6 bilion dana untuk pengurusan banjir turun kepada seluruh negeri-negeri yang terlibat. Selangor saja, and 1.69 bilion telah diturunkan untuk RTB ataupun pengurusan banjir di kawasan Selangor saja. Akhirnya kita tahu ada 9 projek sakit RTB yang masih lagi menjadi pending, menjadi yang kata tanya-tanya kepada kerajaan negeri Selangor sendiri. Mereka sendiri tidak ada clue untuk menyelesaikan baki 9 projek sakit RTB ini. Saya ajak kawan-kawan semua untuk kita menonton live bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Zaidi, Mantan Esko Bidang Negeri Selangor, pada 9.45 malam ini sekejap lagi di TikTok. Saya tahu TikTok ada ke, Ikman? TikTok ada? Ikman, tak dengar Ikman? InsyaAllah kita akan tengok balik, dah berkonfirm balik di Wave Selangor. Tapi Facebook confirm di PAS Selangor. Facebook di PAS PAS Selangor Selangor, insyaAllah akan ada. Jadi kita dengarlah pandangan-pandangan orang yang ada pengalaman. Macam kami ni mungkin sembang secara santai, mungkin melalui pembacaan yang terhad. Tapi dengan Haji Zaidi ni, dia mantan esko, dia tahu kesukaran, kepayahan ataupun reality check yang mesti nak kena disampaikan kepada rakyat, terutamanya isu banjir di negeri Selangor, Darul Ihsan ataupun di Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan sekitar. Hari ini semua negeri banjir, tak boleh nak kata apa. So kita takziah kepada semua, harap semua boleh stay strong dan boleh terus fokus untuk kita menyelesaikan masalah ini dengan dana yang telah diturunkan oleh kerajaan pusat kepada negeri-negeri yang terlibat. So, jadi daripada kami sejam Pod Live Pemuda PAS Gombak. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di siaran yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih banyak Baba Berry. Terima kasih Sufi. Dan Abang Atan dan juga Pemuda PAS Gombak, sahabat saya Ikman. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.